Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 28 Mac bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, perkembangan terkini wabak COVID-19 hari ini menyaksikan sebanyak 1,302 kes harian baharu positif pandemik tersebut dengan 1,293 kes tempatan dan 9 kes import. Pertambahan kes baharu itu menjadikan jumlah kes positif COVID-19 setakat hari ini adalah sebanyak 341,944 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata terdapat 4 lagi kematian dilaporkan, menjadikan jumlah kematian akibat COVID-19 adalah sebanyak 1,255 kematian. Bagi kes pulih pula, sebanyak 1,127 pesakit kini sembuh daripada pandemik tersebut, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 326,309. Sementara itu, sebanyak 169 pesakit COVID-19 kini dirawat di unit rawatan terapi dan 76 daripada jumlah tersebut bergantung kepada alat bantuan pernafasan. Sarawak melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 426 kes. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 328 kes, 77.0% adalah daripada kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh Selangor sebanyak 256 kes dan Pulau Pinang sebanyak 212 kes. Para perwakilan Perhimpunan Agung UMNO 2020 memberikan mandat kepada Presiden Parti dan Majlis Tertinggi untuk menentukan tarikh yang tepat bagi menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Keputusan itu dicapai selepas para pewakil berbahas dan mengemukakan usul tersebut pada hari kedua dan terakhir perhimpunan tersebut. Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi ketika menggulungkan perbahasan ucapan dasar Presiden meminta semua perwakilan berdiri untuk menyokong sokongan kepada usul tersebut. Rata-rata perwakilan bangun dan menyatakan sokongan. Sementara itu, Timbalan Presiden UMNO Dato' Sri Muhammad Hassan memberi bayangan UMNO akan menarik diri pada Ogos nanti iaitu pada tarikh pelaksanaan darurat dijangka tamat. Beliau berkata dalam isu kerjasama dengan Perikatan Nasional dan Bersatu, UMNO perlu serius mengotakan setiap apa yang mereka lafazkan, bukan hanya bersilat pulut. Menurut Dato' Sri Muhammad, paling penting UMNO mesti menang Pilihan Raya Umum ke-15 supaya berupaya menubuhkan kerajaan tanpa mengharap belas ihsan orang lain. UMNO Sabah tetap akan meneruskan kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan mempertahankan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS pada Pilihan Raya Umum ke-15. Keputusan itu dimaklumkan oleh Timbalan Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Boh Mokhtar Radin. Menurut Dato' Sri Boh Mokhtar, keadaan politik di Sabah berbeza. Justru biarpun Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi memutuskan tidak bekerja dengan Bersatu di Semenanjung, Sabah pula memutuskan sebaliknya. Katanya rakyat Sabah sebelum ini telah memberi mandat kepada GRS untuk membentuk kerajaan baharu di negeri berkenaan. UMNO katanya bersolidariti dengan GRS kerana ini penting bagi memastikan mandat rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 terjaga. Menurutnya lagi, rakyat memberi mandat kepada GRS untuk membangunkan Sabah yang ketika ini begitu jauh ketinggalan, tambah lagi dengan ancaman COVID-19 dengan banyak syarikat usahawan serta hotel pelancongan gulung tikar. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Perhimpunan Agung UMNO 2020 di Pusat Dagangan Dunia WTC hari ini. Mengulas lanjut, Boh Mokhtar yang juga ahli Parlimen Kinabatangan yakin strategi baharu diumumkan Dato' Sri Ahmad Zahid itu bakal memperkasakan lagi UMNO sekaligus kembali menjadi parti dominan dalam memenangi PRU 15 kelak.
PAS akan terus komited mempertahankan penyatuan ummah dan umat Islam di negara ini. Komitmen itu dibuktikan dengan kehadiran PAS pada Perhimpunan Agong UMNO 2020. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man ketika bercakap kepada Bernama berkata komitmen tersebut juga sebagai usaha berterusan memperkukuhkan penyatuan ummah menerusi Muafakat Nasional MN sebagaimana yang disepakati sebelum ini. Katanya PAS juga berbuat demikian demi keinginan melihat kesatuan Islam dalam negara. Beliau ditemui bernama di Pusat Dagangan Dunia WTC sempena Perhimpunan Agong UMNO 2020 hari ini. Hadir sama pada perhimpunan itu, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang serta pemimpin Parti Komponen Barisan Nasional BN. Ahmad Zahir dalam ucapan dasarnya sebelum itu berkata UMNO sebagai rakan kongsi politik akan terus jujur untuk menterjemah piagam dan perjanjian kesefahaman yang dimeterai UMNO dan PAS pada September 2019. Menurut Ahmad Zahir, pemuafakatan itu terbukti mendapat sokongan padu seperti yang dilihat dalam 7 pilihan raya kecil selepas pilihan raya umum ke-14 PRU14 dan diyakini akan membuka ruang kepada BN untuk kembali menerajui negara. 4 lelaki warga Bangladesh terbabit dalam kemalangan apabila kenderaan yang mereka naiki bertembung dengan sebuah lori di Kampung Gajah Putih Sikh. Seorang daripadanya maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Sikh DSP Abdul Razak Osman berkata kejadian tersebut berlaku sekitar jam 10 pagi tadi. Katanya mangsa yang maut merupakan seorang pekerja kontrak dikenali sebagai Babul Muhammad Azharul Islam, 32 tahun, sebagai pemandu kenderaan pacuan 4 roda. Manakala 3 rakannya yang menaiki kenderaan sama mengalami kecederaan dalaman dan polis masih mengenal pasti identiti mereka. Hasil siasatan awal mendapati kemalangan berlaku selepas kenderaan pacuan 4 roda itu secara tiba-tiba keluar dari satu simpang dan memasuki jalan tersebut. Pemandu lori yang dinaiki warga Bangladesh itu tidak sempat menekan brek sekaligus berlaku pelanggaran. Kedua-dua kenderaan terbabas ke tengah jalan namun pemandu lori berkenaan tidak mengalami kecederaan. Abdul Razak berkata mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultan Nabahiyah Al-Ustar untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bekas pemain bola sepak negara Dato' Syukur Saleh mahu melihat pasukan bola sepak Pulau Pinang, Penang FA kembali menjadi juara seperti zaman dahulu. Beliau yang juga penaung Penang Kickers berkata Penang FA perlu mengembalikan kegemilangan bola sepak negeri itu yang sebelum ini berjaya menghasilkan ramai pemain berbakat. Dato' Syukur juga mengingatkan bekas pemain bola sepak Pulau Pinang yang menyinar bukan hanya pada peringkat negeri malah mewakili negara di peringkat antarabangsa. Beliau meluahkan perasaannya itu kepada pemberita ketika ditemui di kediaman di bahagian Jerman Pulau Pinang hari ini. Dalam perkembangan lain, Dato' Syukur memberitahu satu buku biografi mengenai dirinya dan beberapa legenda sukan akan dilancarkan Mei ini. Katanya penulisan buku biografi mengenai dirinya dan rakan-rakan dalam arena sukan kini dalam proses melengkapkan untuk penerbitan. Baik, laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.